Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid kelas ekonomi cikgu. Okay, InsyaAllah hari ini kita akan bermula dengan bab 1 buku ekonomi tingkatan 5 kan? Tingkatan 5. Okay, hari ini tugasan kita hari ini cikgu nak kamu buat nota di dalam sebuah buku yang disediakan oleh kamu lah. Lepas tu buku tu pula khas buku ekonomi kan, buku ekonomi tingkatan 5. Baik. Okey, kita tengok dulu apa yang ada isi kandungan di dalam buku teks tingkatan 5. Okey, kita tengok cikgu dekatkan. Okey, dalam buku teks tingkatan 5 kita hanya ada 2 bab. Tapi subtopiknya banyak kan. Okey, bab 1 kita berkaitan dengan ekonomi dan kerajaan. Bab 2 Malaysia dan ekonomi global, tu tajuk besar dia. Okey, yang hari ini kita fokus dulu kepada bab 1.1 di dalam bab 1 ekonomi dan kerajaan. Okey, bab 1.1 subtopiknya pula merupakan peranan kerajaan dalam ekonomi kan, peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, kita tengok apa yang bila kita dah belajar bab ni, apa yang kita dapat ya anak murid Kita tengok satu persatu. Dia kata yang pertama tu dia kata menjelaskan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Okay, bila kita sebut ekonomi, sebenarnya pada masa yang sama kita menyebut tentang kerajaan juga. Ni kerajaan. Kan? Bila kita sebut ekonomi, kita sebut kerajaan. Kan? Sajalah cikgu fokus dekat bangunan kerajaan yang berada kat Putrajaya tu. Okay, jadi ekonomi dan kerajaan ini dia ada saling kait rapatnya kan. Jadi kita dalam bab ni yang pertama ni kita tengok kan apabila kita dah belajar tentang kerajaan dan ekonomi dalam poin 1.1 ni dikata bila kita dah belajar ni kita dapat menjelaskan peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Sekejap lagi kita akan menyentuh 3 bab ni lah. Okey, yang kedua dia kata menjelaskan peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Okey. Dulu kita belajar tingkatan 4 banyak kepada mikroekonomi sebab dia banyak benda-benda yang kecil. Kita belajar berkaitan dengan cukai, berkaitan dengan faktor pengeluaran, kita cerita pasal wang dan bank. Tapi yang ini kita cerita lebih besar sedikit, dia punya babnya lebih besar kan. Dia lebih global. Yang kita panggil dia makroekonomi. Okey, yang ketiga bila kita dah belajar bab ni, buku ini menjelaskan apa? Dia kata menjelaskan peranan kerajaan dalam mengawal selia pengeluar dan externality negatif. Okey, kita pun benda baru, bahasa baru, externality negatif. Okey, nanti kita akan terangkan apa benda dua ni kan. Lepas tu yang last sekali menganalisis dan menghubung kait ketiga-tiga peranan kerajaan dalam menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara. Okey, baik kelas. Okey, kita tengok yang 1.1 dulu. Okey, apa dia? Kata apa dia? Okey. Nanti anak-anak murid sekalian yang dikasihi Allah SWT dan anak-anak murid sekalian cikgu sila sediakan pen. Macam cikgu sediakan pen, alat tulis ni supaya apa? Supaya mudah kita mencatat nota-nota daripada apa yang kita belajar kan. Jadi kita macam itulah kita belajar cara alam maya ni. Okey, kita tengok mula-mula sekali. Okey, ambil kertas kan, kita tulis. Okey, peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan kan. Jadi secara umumnya kelas kan. Secara umumnya yang pertama ini peranan kerajaan ni, peranan kerajaan kita buat overview dululah.
Okey, peranan kerajaan ni sebenarnya ada 3. Kan? Peranan kerajaan. Okey, peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, cikgu tulis. Nanti kamu buat macam ni. Okey, peranan kerajaan dalam ekonomi. Kan? Okey, yang pertama, satu ni kita buat yang pertama. Okay, kamu buat macam ni. Yang pertama, okey, yang pertama sebagai pengeluar dan majikan. Tulis kat situ sebagai pengeluar dan majikan. Buat macam ni, satu majikan. Okey, kita tengok apa yang peranan nombor 2 dia. Kan ada nombor 2, buat macam tu. Lepas tu kita buat nombor 3. Dia ada 3. Kan? Dia ada 3. Okey, kita tengok yang kedua apa? Kedua, peranan kerajaan. Sekejap. Kita ada rasanya ada 4 kot. 3. Kita tengok satu-satu. Minta maaf, ada 4. Jadi kamu cabangkan tadi tu ni kepada 4. Kan, kepada 4. 4. Okey, 1 2 3 4. Okey, kita buat dulu dia punya rangka dia. Okey, yang pertama sebagai pengeluar dan majikan. Okey, yang kedua, cikgu nak kamu tulis dulu yang kedua. Kan? Okey, yang kedua. Yang kedua apa kelas? Kita tengok yang kedua. Peranan kerajaan, tulis itu peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi. Kan, peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Alright. Okey, apa pula yang ketiga? Okey, kita dah buat nombor 1. Okey, peranan kerajaan sebagai pengeluar dan majikan. Peranan kerajaan sebagai untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Nanti kita tengok apa dia yang ada terlibat dalam makroekonomi negara tu, objektif tu apa dia. Okey, yang nombor 3, kita cari yang nombor 3 pula. Okey, nombor 3. Okey, peranan kerajaan dalam mengawal selia. Buat kat situ. Dalam mengawal selia pengeluar dan externality negatif. Kan? Kita cari Okey, yang nombor 4. Okey, nombor 4 yang terakhir kan. Apa nombor 4? Kita tengok nombor 4. Apa nombor 4? Apa dia peranan kerajaan dalam ekonomi yang nombor 4? Okey, mata kerajaan yang keempat ialah menjaga kebajikan. Menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara. Okey, alright. Sekarang kita dah tahu.
Okey, sekarang kita dah tahu. Ada 4 kan, ada 4 peranan kerajaan dalam ekonomi. Kan dalam bab 1 tajuknya kerajaan dan ekonomi. Jadi yang pertama 1.1 peranan kerajaan dalam ekonomi kan. Okey, 1 cikgu buat ni. Dalam bab ni 1.1 adalah kita belajar tentang peranan kerajaan dalam ekonomi. Peranan kerajaan dalam ekonomi. Okey, yang pertama peranan kerajaan apa? Sebagai pengeluar dan majikan. Sekejap lagi kita sentuh. Kita sentuh yang ni dulu. Okey, yang kedua untuk mencapai objektif makroekonomi. Okey, yang ketiga dalam mengawal selia pengeluar dan eksternaliti negatif. Dan yang terakhir nombor 4 ni, okey, menjaga kebajikan masyarakat dan meningkatkan kemakmuran negara. Alright kelas, kita kembali kepada nombor 1.1.1. Cikgu tulis kat sini. Okey, nanti nota kamu pun sama 1.1.1. Okey kan. Okey, jadi sebagai pengeluar dan majikan. Kita tengok kan. Tengok apa dia. Okey. Dia tulis kat situ pengeluar dan majikan, dia tulis kat situ. Okey. Cuba kita baca. Okey, peranan kerajaan merupakan satu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan kerajaan tu wujud di dalam ekonomi dia. Matlamatnya untuk apa? Untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Berbeza dengan firma. Firma ni wujud untuk meningkatkan keuntungan. Maknanya kalau syarikat tertubuh, dia punya objektifnya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi bila kerajaan pula dia kata bila dia wujudnya kerajaan, kerajaan ni pun sebenarnya kelas dia menjalankan kegiatan ekonomi. Maksudnya dia ada kegiatan ekonomi dia tersendiri. Tapi tujuannya bukan untuk dapat keuntungan. Untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Itu sebab kerajaan ini dipilih melalui undi-undi daripada rakyat, daripada kita lah. Kan? Kerajaan yang baik ini apabila tertubuh, dia meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Kalau kerajaan tu nak untung, dia bila mana kerajaan tu untung? Bila kerajaan tersebut dapat meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Baik kelas, kita tengok. Okey, jadi bila kita bercerita tentang kebajikan dan kesejahteraan rakyat, okey, jadi kerajaan ni berperanan yang pertama sebagai apa? Sebagai pengeluar. Peranan kerajaan yang pertama sebagai pengeluar. Apa yang kerajaan keluarkan? Okey, kita baca kat situ. Kerajaan berperanan sebagai pengeluar barang awam dan barang sosial dalam ekonomi. Jadi kita tulis pula di dalam nota kita kan. Okey, sebagai pengeluar. Okey. Sebagai pengeluar kita tulis. Kita tarik nota kita. Kan. Tulis sebagai pengeluar. Kan. Sebagai pengeluar. Kerajaan keluarkan apa? Barang awam. Awam. Okey. Barang awam dan juga barang sosial. Buat macam ni. Barang sosial. Alright. Okey, cantik kan? Okey, right. Okey. Barang awam. Apa dia barang awam? Cikgu tunjuk. Apa dia barang awam? Okey, barang awam ialah, kita tengok kat sini. Barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Kan? Nanti kamu salin. Kamu buat nota tu menggunakan warna lain di bawah ni. Kan? Kat bawah ni. Nanti buatlah nota kat situ. Ulang balik. Apa dia barang awam? Barang awam ialah
barang awam ialah barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah penggunaan individu lain dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya. Contoh apa? Contoh barang awam, jalan raya, padang awam, kan, sekolah dan klinik kerajaan. Kan? Dia kata kalau barang awam ni kelas ataupun anak-anak murid yang cikgu sayang ni, barang awam ni tidak dikenakan bayaran atau dengan bayaran paling minimum. Maksudnya barang awam ni, kalau kita nak tahu ciri-ciri yang besar, dia ni tak dikenakan bayaran ataupun dia dikenakan bayaran yang paling minimum. Kan? Contoh tandas awam. Kan tanda awam, kan ada tandas awam kita bayar berapa? 50 sen. Kan? Salah satunya apa? Kadang-kadang jalan raya. Kan, jalan raya pun kita kadang-kadang adalah kita bayar melalui cukai kan, tapi penggunaannya free. Padang awam pun sama juga. Kan, klinik kerajaan, kalau kita pergi klinik kan kita kena bayar RM1. Kan, kalau kita nak dapatkan rawatan awam. Kan, jadi walaupun dia dibayarkan tapi dikenakan dengan bayaran paling minimum. Itu yang pertama. Nombor 2, ciri-cirinya penawaran bagi barang awam adalah terhad. Maksudnya barang awam ni tak banyak. Tak semua. Kadang-kadang kat rumah kita, sebelah rumah kita tak ada. Kan? Nak cari terhad lah. Contoh kalau klinik dekat kampung ada satu je klinik. Sekolah dekat kampung tak setiap kawasan rumah kita ada. Dia dekat mukim-mukim. Macam kita dekat Teluk adalah sekolah menengah kebangsaan Teluk Panglima Garang. Sekolah Teluk Panglima Garang. Maknanya contohnya barang awam, jalan raya, padang awam, sekolah dan klinik kerajaan. Alright. Berbeza dengan barang sosial pun sama. Nanti kamu ambil pen warna lain, tuliskan maksud barang sosial di sini. Right. Okey, barang sosial pula merupakan apa? Barang sosial ialah barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Ialah barang, kita faham kan? Barang sosial apa? Barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kita tengok kat bawah tu. Okey, kerajaan menyediakan perkhidmatan pendidikan yang baik dan percuma untuk meningkatkan kadar celik uruf dalam kalangan masyarakat. Contoh kerajaan menyediakan apa? Menyediakan pendidikan. Jadi bila pendidikan ni dia merupakan barang sosial. Selain itu, kerajaan juga membina loji pembersihan air. Kan? Loji pembersihan air ni merupakan barang sosial. Selain itu apa? Selain itu menyediakan perkhidmatan kesihatan. Jadi perkhidmatan itu merupakan barang sosial dan membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat. Jadi kamu sampaikan nota kamu pada 1.1. Okey, itu apa yang kerajaan keluarkan. Kan? Apa yang kerajaan keluarkan. Okey, selain daripada tu juga selain daripada itu juga kerajaan juga kan, masih lagi bab 1.1 tadi sebagai pengeluar barang awam, barang sosial kan, pengeluar. Satu lagi kerajaan ini, nanti kamu tarik satu lagi, tarik bawah sebagai pengeluar, di bawah tajuk pengeluar. Satu lagi sebagai monopoli semula jadi. Kerajaan menjadi sebagai monopoli semula jadi. Apa dia monopoli semula jadi? Okey, kita baca kat sini. Okey. Monopoli semula jadi. Okey, kat sini fokus kat sini. Okey, cikgu akan drag sedikit demi sedikit. Lepas tu kita baca sama-sama. Okey. Monopoli semula jadi merupakan monopoli kerajaan, iaitu pengeluaran barang atau perkhidmatan dibenarkan untuk dikeluarkan oleh firma berkaitan kerajaan. Okey. Contohnya apa monopoli semula jadi? Apakah syarikat monopoli semula jadi yang ada kat Malaysia? Cikgu bagi satu contoh. Satu contoh adalah TNB. Kan? Contoh yang pertama
TNB. TNB ni syarikat monopoli semula jadilah. Maknanya kerajaan keluarkan melalui dia bagi sub dekat syarikat swasta. Kan? Selain daripada TNB apa monopoli semula jadi syarikat yang tunggal. Kan, yang tunggal yang memerlukan kos yang tinggi. TNB. Satu lagi okey. TNB okey, kita boleh ambil kalau kat Selangor ini ada syarikat air. Syarikat air kita panggil Syabas. Kan. Syabas pun syarikat monopoli. Okey. Jadi kedua-dua syarikat ini merupakan monopoli, sebuah syarikat monopoli yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi peranan kerajaan ni sebagai apa? Peranan kerajaan sebagai monopoli semula jadi memang kerajaan kena buat dua benda ni supaya mendatangkan kesejahteraan dan kesenangan rakyat. Okey, apa dia punya ciri-ciri? And then nanti kamu tambah kat sini kat nota ciri-ciri. Right, ciri-ciri. Okey, ciri-ciri monopoli. Apa dia? Okey, yang pertama sekali, ciri-ciri dia adalah satu firma sahaja. Tulis kat sini, satu firma sahaja. Kan, satu firma sahaja. Itu ciri-ciri dia, kan? Satu firma sahaja. Dalam monopoli semula jadi, hanya sebuah firma sahaja yang mengeluarkan barang atau perkhidmatan tertentu seperti bekalan tenaga elektrik, contoh TNB dibagi, pengangkutan awam KTM dan telekomunikasi TM. Dia kata, jadi dia kata kalau ciri-ciri monopoli ni, ciri-ciri monopoli semula jadi tu yang diterangkan tadi tu, dia hanya satu firma aja. Dia tak lebih. Satu firma aja. Okey, nombor 2, keluaran tidak ada pengganti. Kan, barang keluaran firma kerajaan tidak dikeluarkan oleh firma lain. Maknanya, okey, kita tulis dulu kelas. Kita tulis kat nota kita supaya kita tak lupa. Okey, nombor 2 dia kata keluaran tiada pengganti. Kan, pengganti dia tak ada pengganti. Contoh, kalau TNB tak adalah ganti lain. Syabas lah, mana ada syarikat air lain kat Selangor ni. Contoh KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Kereta api tanah Melayu, mana ada kereta api tanah Singapura dan sebagainya. Dia mesti satu. Kat Malaysia ni ada satu. Kita cerita pasal kat Malaysia kan. Kita tak cerita pasal negara lain lah. Kan, kalau TM lah, mana ada TM lain, TO ke TK ke yang mengeluarkan telekomunikasi ni kan. TM saja. Jadi itulah maksudnya keluaran tiada pengganti. Penentu yang nombor 3 pula, dia kata penentu harga pasaran. Kerajaan yang menentukan harga barangan atau perkhidmatan yang dikeluarkan. Maksudnya, okey, kita buat kat sini dulu. Nombor 3, penentu harga pasaran. Penentu harga pasaran. Kan? Penentu harga pasaran. Okey. Penentu harga pasaran maksudnya kerajaan menentukan harga barang tersebut. Contoh, maksud di sini kerajaan mengawal harga tu. Kan, kalau harga tu bukan dikawal oleh firma tetapi dikawal oleh kerajaan. Contoh elektrik, TNB kerajaan mengawal. Kan, kalau naik ke turun kerajaan yang mengawal. Begitu juga dengan Syabas mengeluarkan air, syarikat yang mengeluarkan air. Syarikat bukan yang mengeluarkan air, dia ni yang memulihkan, menjadikan air tu jernih. Jadi syarikat Syabas ini salah satu syarikat yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan untuk menyalurkan air bersih ke seluruh rumah-rumah yang ada di Selangor. Kan? Jadi dia ni mengenakan cas. Jadi cas itu, harga itu ditentukan oleh kerajaan. Kan? Okey, nombor 4, tiada kebebasan keluar masuk industri. Nombor 4, kamu pun salin kat sini. Tiada kebebasan keluar masuk industri. Kan?
tidak ada kebebasan keluar masuk industri. Maksudnya apa? Wujud halangan atau kebebasan firma untuk keluar dan masuk pasaran. Contoh halangan ialah perlindungan undang-undang, pemilikan faktor pengeluaran tertentu dan keperluan kos modal yang tinggi. Kan? Maksudnya dia ni ada halangan. Dia tak boleh suka-suka dah masuk, lepas tu dia rugi dia keluar. Tak boleh. Sebab dia tertakluk kepada undang-undang. Lepas tu pemilikan faktor pengeluaran juga ditentukan oleh kerajaan. Jadi dia ada 4 ini, kita ulang balik. Apakah ciri-ciri monopolisme? Jadi yang pertama satu firma saja. Nombor 2 keluaran tiada pengganti. Ketiga penentu harga pasaran. Dan keempat tiada kebebasan keluar masuk. Okey, jadi dalam bab 1 ni 1.1.1 iaitu kerajaan sebagai pengeluar dan majikan, kita dah cover tajuk sebagai pengeluar. Untuk topik yang akan datang, kita cuba cover tajuk majikan ni pula. Okey kelas. So, cikgu nak tugasan pada hari ini, kamu tolong sampaikan apa yang kita belajar ini dengan membuat nota seperti cikgu ni lah. Nota, tapi cikgu nak lebih kemas daripada cikgu sebab cikgu pegang banyak alatan dekat tangan ni. Jadi cikgu tak dapat menulis dengan cantik lah. Kan? Jadi cikgu nak kamu buat nota dan tunjukkan nota secara personal pada cikgu. Okey, kita tamat kelas kita pada hari ini dan pastikan kerja-kerja kita pada hari ini diselesaikan dengan baik. Itu saja kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada pertemuan kita pada masa akan datang. Bye.